Salam sejahtera bersama saya Nevin Majil dalam 15 minit MMTV edisi 28 Jun 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menandatangani perjanjian melibatkan jaminan kerajaan kepada Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda bagi menstruktur semula pinjaman agensi tersebut. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata ia dibuat melalui terbitan sukuk dan kredit pusingan dalam usaha memulihkan kedudukan kewangan serta menjamin model perniagaan yang lebih mampan agar berupaya mengangkat mobiliti sosial warga Penoroka dan generasi baharu Felda. Kata kenyataan itu, sebahagian besar penstrukturan semula pinjaman Felda akan melibatkan pengurangan prinsipal hutang agensi itu bersama institusi kewangan sebanyak 7.9 bilion ringgit. Tambahnya, kerajaan menambah baik penyaluran dana kepada Felda sebagai agensi badan berkanun kerajaan dengan melantik Amanah Raya Trustees sebagai pemegang amanah transaksi akaun bagi memastikan pelan transformasi Felda berada di landasan tepat. Menurutnya, kerajaan telah bersetuju memberi jaminan kerajaan kepada Felda pada tahun 2019 bagi membolehkan agensi tersebut melaksanakan pelan pemulihannya di bawah program transformasi yang bermula pada tahun 2020 untuk tempoh 5 tahun. Saya tidak akan bertanding dalam pilihan raya kali ini tetapi akan aktif menyokong gerakan orang Melayu. Itu kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang memberi gambaran tidak bertanding bagi mana-mana kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dalam pilihan raya negeri PRN akan datang. Sebaliknya, bekas ahli Parlimen Langkawi itu berkata beliau akan bergerak aktif untuk memberikan sokongan kepada mana-mana gerakan orang Melayu yang mahu menabur bakti kepada negara. Sementara itu, ketika ditanya mengenai ajakan pengerusi Perikatan Nasional OPN, Tan Sri Muhyiddin Yassin bertemu dengannya, Dr. Mahathir berkata beliau akan berjumpa kelak bagi menjelaskan tentang proklamasi orang Melayu. Ketika ditanya tentang keputusan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda bertanding secara solo pada PRN kali ini, Dr. Mahathir berkata ia sukar untuk membentuk kerajaan ekoran hanya memenangi beberapa kerusi. Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda menolak dakwaan keputusan dengan enggan bekerjasama dengan Kerajaan Perpaduan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dibuat secara tergesa-gesa. Presidennya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman memberitahu pihaknya sebelum ini telah menghantar 3 surat permohonan untuk mengadakan pertemuan dengan Pakatan Harapan PH namun tidak dilayan sekaligus merasakan muda seolah-olah diperlekehkan. Jelasnya, beliau juga turut cuba menghubungi Perdana Menteri dan pegawainya dengan pelbagai cara tetapi hampa apabila tidak mendapat sebarang respons. Terdahulu, Syed Saddiq memutuskan partinya akan bergerak solo pada pilihan raya negeri PRN kali ini sekaligus membuka satu anjakan paradigma dalam arus politik nasional kini. Keputusan tersebut membuatkan muda akan bertemu dengan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional serta Perikatan Nasional yang dianggotai oleh PAS, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan Parti Gerakan Rakyat Malaysia Gerakan. Pengendali Lebuh Raya Kuala Lumpur Kara KLK dan Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT 1 Ani Berhad Ani menjagakan kira-kira 1.5 juta kenderaan akan menggunakan lebuh raya itu sempena Aidil Adha. Ketua Pegawai Eksekutif ANI Imran Gulcharan Abdullah berkata jangkaan peningkatan trafik adalah lebih 1 juta kenderaan dengan menggunakan KLK dengan peningkatan sebanyak 70% kenderaan. Selain itu, katanya kira-kira 430,000 kenderaan dijangka melalui LPT 1 dengan anggaran peningkatan sebanyak 60%. Tambah beliau lagi, pihaknya melakukan pelbagai usaha bagi mengurangkan kesesakan pada musim perayaan ini seperti menambah jumlah kaki tangan sokongan sehingga 20%, iaitu petugas di Plaza Tol, pasukan LPT Ronda dan pasukan Pusat Kawalan Trafik TCC. Selain itu, seramai 170 anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela turut ditempatkan di kawasan strategik di sepanjang lebuh raya bagi memastikan kelancaran trafik sepanjang tempoh itu. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my.
Keputusan tawaran kemasukan tingkatan 6 tahun 2023 akan diumumkan pada 3 Julai ini. Kementerian Pendidikan dalam kenyataan memaklumkan lepasan peperiksaan CG Pelajaran Malaysia SPM 2022 boleh membuat semakan keputusan tawaran dan pendaftaran kemasukan menerusi secara dalam talian. Selain itu, calon peperiksaan SPM 2022 yang tidak mempunyai capaian internet boleh menyemak keputusan tawaran melalui sekolah asal masing-masing. Kata kenyataan sama, mereka tidak menerima tawaran ke tingkatan 6 boleh mengemukakan permohonan rayuan secara dalam talian mulai 3 hingga 17 Julai 2023, manakala yang tidak mempunyai capaian internet pula rayuan boleh dibuat melalui sekolah masing-masing. Seorang anggota polis cedera selepas sebuah trailer membawa muatan barangan sukan merempuh pagar dan pos pengawal ibu pejabat polis daerah IPD Tapa awal pagi tadi. Dalam kejadian sekitar pukul 1.20 pagi itu, mangsa Lance Corporal Jovi Jihom 23 tahun cedera di bahagian muka dan tangan kiri. Ketua Polis Daerah Tapa, Superintendent Wan Azharuddin Wan Ismail berkata, ketika kejadian, anggota terbabit sedang bertugas dan berada di dalam pos pengawal. Katanya sebuah trailer dipandu lelaki berusia 31 tahun dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke arah Ipoh hilang kawalan lalu terbabas ke kiri jalan dan merempuh pos pengawal berkenaan. Ujarnya pemandu trailer yang mengalami kecederaan pada tangan kanan itu disahkan negatif daripada pengambilan barang terlarang. Jelasnya permohonan reman ke atas pemandu trailer itu akan dijalankan esok dan kes disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Beralih ke berita luar negara, polis mendedahkan bapa yang didakwa menjalin hubungan terlarang dengan anaknya membunuh kesemua bayi yang dilahirkan dengan menekap hidung mereka menggunakan kain sehingga mati. Pasangan bapa dan anak itu ditahan polis selepas penduduk setempat menemukan sejumlah rangka bayi di kawasan kebun ketika melakukan proses meratakan tanah. Berdasarkan soal siasat lanjut yang dilakukan anak beranak itu, mengakui mereka membunuh 7 bayi yang dilahirkan bermula 2013 hingga 2021. Jurucakap Polis Banyumas Agus Supriyadi berkata hubungan terlarang itu juga diketuai oleh isteri suspek malah dia membantu proses kelahiran semua bayi tersebut. Namun dia tidak berani melaporkan perbuatan terkutuk itu kepada polis kerana bimbang dibunuh suspek. Polis juga mendedahkan suspek mengakui dia membunuh semua bayinya bagi menjalankan ritual yang tidak dijelaskan butirannya. Tom Stucker, seorang lelaki dari Amerika Syarikat, membeli pas seumur hidup daripada syarikat penerbangan United Airlines 3 dekad lalu. Dia yang berasal dari New Jersey membeli pas tersebut pada tahun 1960 dengan harga 1.3 juta ringgit dan sehingga kini telah terbang sejauh 30 juta kilometer sejak daripada membeli pas berkenaan. Stucker yang merasakan itu adalah sebuah pelaburan yang terbaik dalam hidupnya, telah melawat lebih daripada 100 buah negara di dunia. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Segmen Halal Niaga minggu ini bagi menggalakkan masyarakat di Selangor mentaksir sendiri jumlah zakat yang perlu ditunaikan, Lembaga Zakat Selangor LZS mengumumkan bulan Jun sebagai bulan taksir zakat BTZ. Sebagai inisiatif untuk memberi kesedaran kepada masyarakat dalam mengetahui jumlah sebenar zakat yang perlu ditunaikan, usaha ini juga relevan dengan keadaan semasa agar tanggungjawab zakat tidak dilupakan sekaligus dapat dilaksanakan dengan lebih sempurna. Kenapa kita nak ajak untuk taksir balik zakat? Sebab dapatan kita menunjukkan masih ramai yang membayar di bawah amount yang sepatutnya. Katakan simple calculation kita, nisab kita 20,000. Bila nisab 20,000, maknanya harta yang ada lebih daripada 20,000 kena zakat. So kita ada 20,000, kalau kali 25%, sepatutnya minimum zakat kita adalah 500. Tapi masih ramai yang bayar di bawah 500. Adakah mereka tak tahu kira ataupun mereka tak aware yang calculation dia sebegitu? So mereka main bayar saja, simply bayar.
Sementara itu, dalam melahirkan generasi celik zakat, LZS turut memperkenalkan model pendidikan zakat Selangor. Amali zakat di sekolah, kalau tengok kat belakang tu, start with RM1. So program ni kita masuk ke sekolah rendah agama di bawah JAIS. Kita mohon kebenaran ibu bapa untuk membenarkan anak-anak bawa RM1 datang ke sekolah bayar sebagai zakat simpanan mereka. So kita ajar macam mana nak bayar zakat, macam mana akadnya, macam mana kira zakat, kenapa kena bayar zakat, akadnya bagaimana, doanya macam mana, supaya mereka lalui sendiri experience bayar zakat tu, supaya 10 tahun, 15 tahun akan datang mereka ni tak culas bayar zakat, tak canggung bayar zakat dan tak cuai untuk bayar zakat lah. MBSB Bank Berhad dijangka mencapai pembiayaan sebanyak RM1 bilion bagi fasiliti sokongan akaun 2 FSA 2 Patu Syariah Ihsan Ai kepada ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP menjelang akhir bulan ini. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBSB Bank Dato' Nur Azam berkata, FSA 2 yang bermula pada April lalu kini sudah mencapai pembiayaan kira-kira RM970 juta. Katanya beliau menjangkakan pencapaian sebanyak RM1.2 bilion menjelang akhir tahun ini. Sementara itu, Nur Azam berkata pihaknya menyasarkan pertumbuhan pembiayaan sebanyak 8 hingga 10% bagi tahun kewangan 2023. Kita ke berita sukan. Perseorangan lelaki profesional negara Lee Zijia bangkit selepas memilih berehat seketika sebelum ini dan akan berdepan pemain Hong Kong Ng Ka Long pada pusingan pertama terbuka Korea yang akan membuka tirai pada 18 hingga 23 Julai depan. Bagaimanapun, ada perkara yang membimbangkan kerana kedudukannya dalam ranking Persekutuan Badminton Dunia BWF yang turun satu anak tangga dari tempat ke-13 ke 14 minggu ini. Zijia juga berkemungkinan akan hilang kelayakan untuk beraksi di Sukan Olimpik 2024 jika kedudukannya terus jatuh ke ranking 16 ke bawah dunia. Pengalisi sukan Dato' Dr. Pekan Ramli berkata usaha pemain berusia 25 tahun itu untuk bangkit semula agak cerah selepas berehat seketika dan diharapkan dia mampu meneruskan misi mengumpul mata ke Paris tahun hadapan. Ujarnya tempoh 2 minggu mungkin sangat pendek namun beliau yakin pemain itu telah menggunakan setiap waktu dengan optimum bagi menstabilkan emosi serta meredakan tekanannya selama ini. Sementara itu, Pekan turut menasihati Zijia agar berfikir sehabis baik sebelum memutuskan untuk berehat selepas ini kerana dia sudah terikat dengan program Road to Gold RTG bukan sahaja sebagai atlet elit tetapi juga menerima allowance bulanan. Bintang sensasi dunia Lionel Messi buat pertama kalinya mendedahkan tidak mempunyai hubungan yang baik dengan sebahagian penyokong Paris Saint-Germain PSG sekaligus menjadi punca beliau memilih untuk tidak menyambung kontrak baharu kelab tersebut. Messi menjadi mangsa kecaman dan kritikan para penyokong fanatik PSG ekoran kegagalan mereka untuk merangkul gelaran Liga Juara-Juara sejak 2 musim dia beraksi bersama pasukan berkenaan. Penyerang itu memberitahu bahawa sebahagian besar peminat masih lagi menghargainya, namun ada di antara mereka yang seakan tidak menyukai kehadirannya di kelab tersebut. Dalam pada itu, Messi turut mengakui bahawa selain dirinya, keluarganya juga berdepan dengan kesukaran dan tekanan untuk menyesuaikan diri di Paris dan itu menyebabkan keputusannya untuk menyertai Inter Miami adalah satu keputusan yang tepat. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Khamis 29 Jun 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar Tusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Nebrin Majil, salam sejahtera dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.